Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada murid-murid tingkatan 4 SMK Lurah Belud. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi sekali untuk sesi PDPR kita. Okey, hari ini hari Jumaat 18 Jun 2021. Kita akan teruskan dengan subtopik yang terakhir dalam bab 6. Jadi cikgu harap semua telah bersedia dan bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, kita masih lagi dalam bab 6, bab sokongan pergerakan dan pertumbuhan. Okey, jadi hari ini kita akan masuk 6.3 iaitu sokongan pertumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang haiwan dan juga manusia. Jadi hari ini kita nak fokuskan kepada tumbuhan. Okey, jadi standard pembelajaran yang kita akan cover untuk hari ini ada 3 iaitu 6.3.1 menerangkan sistem sokongan tumbuhan daratan dan akuatik. 6.3.2 menentukan usia tumbuhan berkayu dan 6.3.3 menghubung kait sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan. Jadi cikgu harap semua dah bersedia. Kita teruskan sesi PDPR kita pada hari ini. Okey. Tumbuhan memerlukan sokongan untuk beberapa sebab lah. Okay, jadi yang pertama kita akan tengok supaya tumbuhan ini dapat berdiri tegak untuk mendapatkan cahaya matahari. Okay, kenapa tumbuhan ini perlukan cahaya matahari? Tumbuhan dia tak sama macam kita. Dia tak sama macam haiwan. Okay, kalau manusia dan haiwan, bila kita nak mencari makanan, kita boleh bergerak, kita boleh berlari, kita boleh berjalan, kita nak dapatkan makanan. Tetapi untuk tumbuhan, dia tidak boleh. Okay, dia akan tumbuh di satu tempat saja. Jadi macam mana dia nak dapatkan makanan? Okay, jadi kita tahu tumbuhan dapatkan makanan dengan cara berfotosintesis. Jadi untuk mendapatkan menjalankan proses fotosintesis, tumbuhan ini perlu mendapatkan cahaya daripada matahari. Okey, jadi sistem sokongan memastikan daun terdedah kepada cahaya matahari dan dapat melakukan proses fotosintesis. Okey, lagi tinggi tumbuhan tu dapat pergi, dapat tumbuh, lagi banyak cahaya matahari dia akan dapat. Okey, selain daripada tu, sistem sokongan tumbuhan juga berfungsi untuk menampung berat tumbuhan. Okey, berat tumbuhan ni berat dia punya daun apa semualah. Okey, berat batang dia, berat daun dia. Okey, jadi dia dapat sokong. Selain daripada itu, dia menyediakan kekuatan untuk menentang tiupan angin. Okey, supaya bila tidak berlaku angin kuat, tumbuhan ini tidak akan tumbang. Okey, seterusnya kita tengok sokongan utama bagi tumbuhan adalah batang dan juga akar. Okey, dia ada dua sokongan yang utama iaitu batang dan juga akar. Okey, yang mana batang tumbuhan menyokong berat batang itu sendiri dan juga berat daun, bunga dan juga buah. Okey, jadi untuk menyokong berat batang itu sendiri dan juga berat daun, bunga dan buah, batang tumbuhan ni dia perlu kuat dan juga keras lah, bergantung pada jenis tumbuhan tersebut. Okey. Akan memberikan sokongan kepada tumbuhan dengan mencengkam tanah. Okey, jadi untuk mengelakkan tumbuhan ini dia mudah tumbang, akar akan mencengkam tanah supaya tumbuhan tu akan lebih kukuh. Okey, ada setengah tumbuhan juga mempunyai akar di atas tanah untuk memberikan sokongan kepada tumbuhan. Okey, contohnya tumbuhan yang tinggi. Okey, bila tumbuhan tu terlalu tinggi, dia tidak boleh mengharapkan akar dekat dalam tanah saja. Okey, jadi apa yang terjadi adalah tumbuhan-tumbuhan yang besar tinggi seperti pokok-pokok balak, dia akan ada satu struktur tambahan di atas tanah yang kita panggil dia sebagai akar tambahan dia lah. Okay, ada beberapa jenis sistem sokongan untuk tumbuhan di darat. Okay, tumbuhan-tumbuhan darat boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu tumbuhan berkayu dan satu lagi tumbuhan herba. Okey, tumbuhan herba dekat sini bukanlah maksudnya herba yang kita buat ubat tu ya. Tumbuhan herba yang kita masukkan kat sini adalah tumbuhan yang tidak berkayu. Okey, yang batang dia lembut. Okey, dia tidak berkayu, tumbuhan yang tidak ada kayu. Okey, itu kita panggil sebagai tumbuhan herba. Okey, tumbuhan berkayu contohnya kalau kita tengok kat sini pokok rambutan. Okey, yang ni pokok angsana. Okey, pokok angsana ni biasa kita tengok kat tepi jalan. Bila musim bunga dia kita akan nampak bunga dia warna kuning aja. Okey, itu pokok angsana. Okey, tumbuhan berkayu biasanya besar dan tinggi seperti pokok rambutan dan pokok angsana.
Okey, sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu ialah tisu berkayu yang keras, kuat dan tegar. Okey, jadi sistem sokongan utama bagi pokok rambutan dan juga pokok angsana ni, yang pertama adalah dia punya tisu berkayu yang keras, kuat dan tegar. Okey, tisu berkayu inilah yang kita panggil sebagai batang. Okey. Tisu ini dibina daripada lignin, iaitu bahan kompleks yang tegar dan juga keras. Okey, tapi walaupun dia punya dia terdiri daripada tisu berkayu yang keras, kuat dan tegar, tetapi apabila pokok ni terlalu tinggi, pokok ni dia tak stabil, dia jadi tak stabil. Okey, jadi bila dia tak stabil, bila datang angin dia mudah tumbang. Jadi apa yang berlaku, pokok ini akan ada satu sistem sokongan. Okey, sistem tambahan. Nanti kita akan tengok apa sistem yang membantu pokok ni akan terus kukuh. Okey, kalau tumbuhan tidak berkayu pula, bergantung pada air yang tersimpan di dalam sel batang untuk sokongan. Okey, kalau tumbuhan yang tidak berkayu, dia punya dalam batang ni dia akan disokong oleh kesegahan air, kesegahan sel. Okey, dia bergantung kepada air yang tersimpan dekat dalam batang ni. Okey, tumbuhan ini mendapatkan sokongan daripada kesegahan sel. Okey, batang tumbuhan tidak berkayu adalah lembut dan layu jika kekurangan air. Jika dia tak cukup air, batang dia akan jadi lembut. Okey, ini kita tak nampak sangatlah untuk pokok pisang sebab dia besar. Kalau pokok-pokok yang kecil, pokok-pokok contohnya pokok-pokok bunga yang berbatang lembut, kalau dia tak cukup air, kita akan tengok dia akan cepat layu. Sebabnya apa? Sebabnya dia punya sokongan bergantung kepada kesegahan sel, dan kesegahan sel ni akan bergantung kepada kandungan air dekat dalam batang dia. Okey, seterusnya kita nak tengok struktur khas tumbuhan. Yang mana struktur khas tumbuhan ni dia membantu untuk menambahkan kestabilan kepada suatu pokok. Okey, setengah tumbuhan membentuk struktur khas untuk memberi sokongan tambahan atau untuk memanjat pada sokongan lain untuk memperoleh cahaya matahari. Okey, sokongan tambahan pada tumbuhan berkayu ada seperti akar banik, akar sokong dan akar jangkang. Ini untuk yang tumbuhan berkayu. Manakala tumbuhan yang tidak berkayu ataupun tumbuhan herba, dia akan disokong oleh dua sulur paut dan juga akar cengkam. Kemudian untuk tumbuhan akuatik, dia akan disokong oleh batang berongga. Okey, jadi kita nak tengok satu persatu. Okey, yang pertama kita nak tengok akar banik. Akar banik ni biasanya kita tengok pada pokok-pokok yang besar dan tinggi, dia akan membentuk struktur dekat bahagian bawah dia ni. Okey, ini yang kita panggil sebagai akar banik. Okey, yang ini adalah akar banik, struktur akar banik. Okey, sama juga yang ni. Okey, ini adalah struktur akar banik. Okey, akar banik terdapat pada pokok yang besar dan tinggi seperti pokok durian dan pokok angsana. Okey, ini adalah akar banik. Okey, yang kedua akar sokong. Okey, akar sokong ni akar yang tumbuh daripada batang atau dahan ke dalam tanah untuk menyokong tumbuhan. Okey, kalau kita tengok kat pokok yang ini, okey, ada dia punya batang dia dekat sini. Okey, ini batang dia. Okey, kemudian yang ini adalah akar dia. Yang mana akar ni dia tumbuh pada dahan. Okey, dan dia masuk ke dalam tanah. Okey, selain daripada pokok ni, ada beberapa jenis pokok, iaitu pokok banyan, pokok pandan dan pokok ara. Okey, kalau biasa tengok, kalau pokok banyan dengan pokok ara ni susah kita nak tengok. Okey, tengok pokok pandan. Okey, pokok pandan kalau awak tengok, dia ada daun dia. Okey, kemudian dekat batang dia, daripada batang tu ada akar yang keluar masuk ke dalam tanah. Okey, dia akan masuk, dia akan keluar daripada batang. Ini adalah akar sokong. Okey, seterusnya akar jangkang. Okey, akar jangkang menyokong pokok bakau yang hidup dalam kawasan paya. Okey, ini akar jangkang. Okey, seterusnya untuk tumbuhan yang tidak berkayu, kita ada sulur paut. Okey, ini adalah sulur paut. Ini yang macam spring ini adalah sulur paut. Okey, sulur paut struktur halus dan melingkar yang melilit tumbuhan lain atau objek untuk sokongan. Okey, sulur paut ni dia akan cenderung untuk mencari sesuatu objek untuk dia melilit. Okey, jadi bila dia melilit, dia akan lebih pokok ni akan jadi lebih tinggi. Contohnya pokok timun. Pokok timun ni bila dia melilit pada dia punya pagar ni,
pokok ni akan jadi lebih tinggi. Bila jadi lebih tinggi, dia akan lebih dapat banyak cahaya matahari. Okay, seluput ada pada pokok timun, peria dan juga labu. Okay, seterusnya akar cengkam. Okay, ini akar cengkam mencengkam pada tumbuhan atau struktur lain untuk sokongan. Okay, contoh dekat sini pokok duit-duit. Okay, pokok duit-duit dan juga pokok orkid, yang mana dia akan mengeluarkan satu akar yang kita namakan sebagai akar cengkam, yang ini dia akan mencengkam pada dahan pokok. Okay, kenapa dia cengkam pada dahan pokok? Supaya dia dapat pergi lebih tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari. Okey, seterusnya kita nak tengok tumbuhan akuatik. Okey, yang tadi adalah tumbuhan darat. Okey, tumbuhan darat ada 5 struktur sokongan tadi. Okey, kalau tumbuhan akuatik kita tengok macam mana pula dia punya sistem sokongan. Okey, tumbuhan akuatik tidak mempunyai tisu berkayu untuk sokongan seperti tumbuhan darat. Okay, tumbuhan akuatik mendapatkan sokongan utama daripada daya apungan air. Okay, ini adalah dia punya sokongan utama. Okay, daya apungan air. Okay, selain itu tumbuhan akuatik juga mempunyai batang dan daun yang mempunyai tisu erenkima. Okay, ini tisu erenkima. Tisu erenkima ni apa? Tisu erenkima adalah sel yang berdinding nipis dan membentuk ruang-ruang udara di dalam tumbuhan akuatik. Okay, kalau tengok kat sini, okay, ini adalah tisu erenkima. Okay, dia adalah sel yang berdinding nipis, kemudian dia membentuk ruang udara. Okay, ini ruang udara, ni ruang udara. Jadi bila ada ruang udara ni, dia akan apa kita kata, menyebabkan tumbuhan tu dia akan terapung. Okey, kat mana ada tisu ni? Tisu ni ada pada batang dan juga pada daun. Okey, keapungan tumbuhan dibantu dengan adanya ruang-ruang udara ini. Okay, bagi sesetengah tumbuhan akuatik, tumbuhan itu membengkak dan mempunyai batang berongga dan besar bagi menambah daya apungan seperti pokok keladi, bunting dan juga pokok teratai. Okay, ini adalah pokok teratai. Ini pokok teratai yang orang dah ambil, dah keluarkan. Okay, kalau dia tengok pada akar pokok teratai ni, dia akan gelembung-gelembung macam ni. Dia akan nampak gemuk-gemuk macam ni. Okay, jadi bila kita potong, dia akan dapat macam ni. Okey, dia ada rongga-rongga udara dekat dalam dia. Okey, ini adalah pokok teratai. Jadi rongga-rongga udara ni dia akan menambahkan daya apungan pokok teratai ni supaya pokok teratai ni dia tidak tenggelam. Okey, selain daripada pokok teratai, ini adalah pokok keladi bunting. Sama juga dia ada struktur macam ni. Okey, seterusnya kita nak tengok menentukan usia tumbuhan berkayu. Okey, macam mana kita nak tahu tumbuhan berkayu tu dia dah berapa lama dah dihidup? Okey, kita boleh ukur usia suatu tumbuhan berkayu ni dengan menggunakan beberapa cara. Okey, cara yang paling biasa adalah dengan menentukan gelang pertumbuhan yang ada dalam batang tumbuhan. Okey, jadi bila potong pokok, kita akan dapati ada gelang-gelang. Okey, gelang-gelang ni. Okey, gelang-gelang ini akan menentukan berapa lama pokok ni hidup. Okey, cara yang pertama, kita ada dua cara untuk mengira gelang. Okey, cara yang pertama, pokok yang ingin ditentukan usianya akan ditebang. Okey, kemudian pokok dipotong merentasi batang seperti tunjukkan pada rajah foto. Dia potong macam ni. Okey, gelang terdapat pada batang pokok dikira satu gelang mewakili 1 tahun. Okey, dia tengok sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya lah. Ada banyak lagi dia punya gelang dia. Okey, jadi satu gelang ini akan mewakili pada 1 tahun. Jadi berapa banyak gelang yang ada, banyak itulah berapa tahun yang pokok ni dah hidup. Okey, tapi masalahnya untuk kita guna kaedah macam ni, dia akan merugikan alam sekitar lah, sebabnya kita kena tebang pokok tu. Okey, jadi macam mana kita nak kira usia pokok tanpa kita perlu menebang pokok ni? Okey, kita guna kaedah yang kedua. Yang mana kaedah yang kedua, pokok akan ditebang tetapi pokok tidak ditebang tetapi dikorek menggunakan gerudi khas. Okey, kita ada gerudi kat sini. Pokok digerudi sehingga 75% mata gerudi atau separuh ukur lilit pokok. Okey, kita tak akan gerudi sampai habis lah. Dia paling tidak pun sampai separuh. Macam mana kita nak tahu separuh? Separuh bila kita dah jumpa satu okey, nanti dia akan nampak gelang-gelang macam ni. Okey, kemudian dia akan ada satu kawasan yang hitam, yang bekat hitam dia. Okey, yang itu kita tahu itu dia dah berada di tengah-tengah dah.
Okay, jadi dia akan potong separuh hingga 75%. Mata gerudi dia keluar dan gegelang pertumbuhan dikira. Dia akan keluarkan mata gerudi dalam ni, kemudian dia akan kira 1, 2, 3, 4, 5 sampailah berapa banyak gelang yang ada pada di gerudi tu. Okey kelas, kalau awak nak tengok lebih lanjut, awak boleh buka buku teks muka surat 136, kemudian awak scan QR code ni. Okey, dia ada QR code dekat sini. Tak nampak mana ni? Okey, dia ada QR code dekat sini. Awak scan, dia ada satu video yang menerangkan macam mana dia tunjuk macam mana dia gerudi dan dia keluarkan batang yang dia gerudi tu. Kemudian dia kira. Okey, cuma video tu dalam bahasa Inggeris lah. Okey, tapi tak ada masalah, bahasa Inggeris dia mudah untuk difahami. Okey, jadi bila kita guna cara yang kedua ni, kita dapat menyelamatkan pokok daripada ditebang. Jadi kita boleh simpan pokok tu. Jadi hutan tidak akan tebang, hutan tidak akan gondol lah. Okey. Jadi lebih selamat. Okey, seterusnya kita nak tengok yang terakhir, hubung kait sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan. Okey, sesuatu tumbuhan dikatakan stabil pada kedudukannya jika ia tidak mudah tumbang. Okey, jadi macam kita kata tadi pada awalnya, tumbuhan ni dia akan tumbuh makin lama makin tinggi. Sebab apa dia makin lama makin tinggi? Supaya dia boleh dapat cahaya matahari untuk fotosintesis. Jadi apabila dia terlalu tinggi, kalau pokok tu terlalu tinggi dan dia mudah tumbang, kita katakan yang pokok tu dia tidak stabil. Okey, jadi kalau dia nak stabilkan macam mana? Okey, bila dia nak stabilkan itulah dia perlu tambah akar-akar sokongan tadi. Okey, jadi kestabilan tumbuhan dipengaruhi oleh pusat graviti dan keluasan tapak. Okey, sama je. Yang ini kita dah belajar daripada dulu-dulu lagi. Kestabilan dia akan dipengaruhi oleh dua benda, pusat graviti dan juga keluasan tapak. Okey, jadi bila pokok ni semakin tinggi, pusat graviti dia pun jadi semakin tinggi. Okey, jadi dia tak stabil. Jadi apa yang perlu dia buat? Dia perlu membesarkan luas tapak. Okey, jadi semakin rendah pusat graviti, semakin stabil tumbuhan itu. Okey, sekejap. Okey. Semakin dia tulis semakin rendah pusat graviti, semakin stabil tumbuhan itu. Okey, jadi tapi masalahnya pokok ni makin lama makin tinggi. Bila pokok ni makin lama makin tinggi, pusat graviti dia pun semakin lama semakin tinggi juga. Jadi bila semakin pusat graviti dia semakin tinggi, pokok tu akan jadi tak stabil lah. Okey, jadi macam mana dia nak balas balik bila dia jadi tinggi tu? Sebab itulah dia akan adanya struktur yang ini tadi. Yang ini. Okey. Struktur khas ni. Okey, sebab itulah dia perlu ada akar banih, akar sokong dan juga akar jangkang. Kenapa? Sebab bila ada akar banih, contohnya bila ada akar banih, bila dia ada akar banih ni dia pergi ke tepi. Okey, jadi bila dia pergi ke tepi, dia akan menambahkan luas permukaan dia. Okey, tapak dia. Luas tapak dia. Okey, luas tapak dia tinggi. Bila luas tapak dia lagi tinggi, dia akan jadi semakin stabil. Okey, sama juga nampak ni. Okey, akar dia akan menyebabkan tapak dia menjadi lebih besar. Okey. Sama juga macam ni. Okey. Bila ni dia punya tapak dia menjadi semakin besar. Okey, sama juga ni. Okey, jadi bila akar dia keluar sini, okey, daripada besar, bila selagi dia keluar macam tu, selagi itulah dia akan menambahkan luas tapak dia. Okey. Jadi kita kata semakin tinggilah dia kena pokok mana jadi semakin rendah, pokok akan jadi semakin tinggi. Okey, semakin tinggi pusat graviti semakin kurang stabil. Tumbuhan tu. Okey, jadi macam mana dia nak balas balik? Okey, jadi dia akan tambahkan struktur khas tadi. Okey, jadi struktur khas tu apa? Struktur khas tu akar banih. Okey, akar sokong dan juga akar jangkang.
Okey, jadi bila ada struktur khas ni, dia akan jadi luas tapak dia akan bertambah. Jadi bila luas tapak bertambah, akan apa yang berlaku? Okey, jadi semakin besar luas tapak, semakin stabil. Hilang pula. Okey, balik semula. Semakin besar luas tapak, semakin stabil tumbuhan itu. Okey, jadi bila pokok tu makin lama makin tinggi, luas tapak dia pun perlu makin lama makin besar. Okey. Jadi kelas habis untuk hari ni. Sekiranya awak ada apa-apa soalan yang awak tak faham, boleh tanya pada Telegram ni, dalam grup Telegram. Saya akan cuba terangkan. Jadi belum lagi tamat kelas, cuma kita tamat isi kandungan kita saja. Kita teruskan dengan praktis formatif 6.3 sama macam semalam. Saya guna awak salin soalan dan salin jawapan dekat atas kertas kajang, kemudian awak snap dan hantar kepada Telegram cikgu secara personal. Okey, salin soalan dan juga jawapan. Gambar tak perlu salin ya. Okey, soalan 1, sokongan adalah penting bagi untuk tumbuhan bagi membolehkan mereka mendapat A air, B ruang, C makanan, D cahaya. Okey, catatkanlah jawapan dia A air. Jadi salin 1, salin soalan. A, I, B, C, D tak payah salin. Salin jawapan yang betul saja. Tolong salin yang ini sekali. Kau jangan salin A, B, C, D. Tak mahu salin yang tu je. Kena salin ni. A, I ataupun B, ruang. C, makanan. D, cahaya matahari. Okey, soalan nombor 2. Antara berikut tumbuhan manakah menggunakan akar sokong bagi sistem sokongan? Akar sokong. Kita ada berapa tadi? Kita ada 3 tadi. Akar banik, akar sokong, akar jangkang. Sekarang ni nak tanya akar sokong. Tumbuhan apa yang menggunakan akar sokong? Okey. Seterusnya, antara struktur berikut yang manakah membantu menyokong tumbuhan tidak berkayu? Okey, tengok tumbuhan tidak berkayu. Kita tengok ada akar sokong, B akar badir, C akar jangkang, D akar cengkam. Okey, yang mana yang menyebabkan membantu tumbuhan tidak berkayu? Okey, soalan nombor 4. Raja haiwan merupakan sejenis tumbuhan akuatik telah dibunting antara tisu berikut yang manakah terlibat dalam sistem sokongan tumbuhan itu. Okey, jadi yang ini gambar ni tak payah tulis. Gambar ni tak payah lukis. Tulis ni. Salin soalan tulis keladi bunting. Tak payah lukis gambar tak apa. Okey, jadi jawapan dia A, tisu berkayu, B, tisu parenkima, C, tisu erenkima, D, tisu sklerenkima. Okey, jadi yang mana jawapan dia? Okey. Soalan nombor 5, mengapakah tumbuhan memerlukan sokongan? Okey, tolong salin. Tolong jawapan dia. Okey, 6. Apakah perbezaan antara sokongan tumbuhan darat dan tumbuhan akuatik? Terangkan. Dia nak perbezaan antara sokongan tumbuhan darat dengan tumbuhan akuatik. Okey. Seterusnya, bagaimana tumbuhan herba mendapat sokongan? Tumbuhan herba ni apa? Tumbuhan tidak berkayu lah. Okey, tumbuhan berkayu mempunyai akar seperti akar banik, akar sokong dan akar jangkang untuk menambah sokongan. Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan cara tumbuhan berkayu dapat menstabilkan kedudukannya tanpa tumbang akibat angin kuat. Okey, jadi tuliskan jawapan dia. Okey, jadi tamat itu saja. Ada 8 soalan saja, mudah saja, simple saja. Tolong buat dan tolong hantar. Soalan ini akan dijadikan sebagai awak punya markah PBD awak. Okey, sebab awak sekarang ni memang agak kritikal, jadi memang akan bergantung pada PBD awak. Jadi tolong buat, tolong hantar. Okey, jadi kita tolong hantar pada saya. Siapa yang hantar, cikgu akan bagi satu lagi video untuk awak tengok macam mana buat jawapan dan juga buat pembetulan. Siapa yang hantar saja datang, cikgu akan bagi video jawapan dia. Okey, kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.